Okay, so nak tanya apa ni? Banyak doktor. Sudah. Nak tahu doktor bagi macam subjek entrepreneurship, Okay. Strategy entrepreneurship, dan kita orang kena interview doktor vet yang buat bisnes macam tu lah. Doktor. Ini Requirement dia mesti vet lah ke ataupun dia kena dalam bidang vet. kena ada macam klinik semua. Okay. Okay semua, sorry. Tak apa. Sorry kawan datang ni. Dr. Ain, kau nak Dr. Ain? Dr. Ain. Tak kenal kan? Saya kenal. Dr. Ain Abdul Aziz, senior 1 tahun daripada saya. Saya selalu nampak status doktor ada doktor. Status Dr. Ain ada doktor. Ya, kenal lah Dr. Ain? Saya kenal. Kenal dari mana? Vet lah. Saya pernah practical situ. Dia datang ambil barang klinik tadi, tu lambat sikit. Okay, kita mulakan lagi. Tanya. Najla mana Najla? Adanya doktor. Doktor. Okay. Mula nak macam introduction doktor. Doktor intro? Okay, intro. Macam nama, umur, daripada mana. Okay, so nama saya Muhammad Haris bin Ibrahim. So saya berasal daripada Kelantan, dekat Bacok lah. So kalau kenal, Jelawat Bacok Kelantan. Sekarang saya berumur 25 tahun. Next birthday 26 lah. Okay. Muda lagi lah, sangat muda. Okay. So intro. Okay. Macam mana doktor Sorry? Kelantan? Doktor memang daripada Kelantan? Saya memang beranak-beranak terus kat Kelantan. Tadi kan doktor punya klinik je kat situ. Okay. Sorry tak clear. Okay. Fakir tadi. Macam mana doktor mula-mula nak start bisnes ni? Macam mana? Macam mana saya nak start bisnes ni? Okay, so lepas saya graduate, memang time belajar memang saya tak ada, bukan nak kata tak minat, saya lebih cenderung kepada large ruminant lah, ataupun haiwan besar macam lembu, kambing. Tu fokus saya start daripada clinical year tahun 4 tahun 5. So bila dah graduated, saya nak cari kerja yang mana saya ni anak tunggal, and then saya ada seorang ibu bersama dengan seorang nenek lah. Saya dalam rumah ni 3 orang je. Saya tinggal 3 orang, so saya seorang je lelaki. So memang saya dalam hidup saya fokus lebih kepada family lah. So untuk saya kerja dekat Kelantan dalam bidang large ruminant ni memang susah. So first saya dapat offer dekat Pahang. Masa tu saya dapat poultry. Saya dah pergi interview and saya dapat kerja lah. Okay, so saya kata kat diorang tunggu 1 minggu, nanti saya bagi tahu balik lah either saya terima ke tak kerja dekat sana. And then saya balik rumah, saya fikir, saya pergi interview ada satu klinik dekat Kota Baru ni lah, kalau kenal VCare. So saya interview sana, so saya dapat kerja dekat sana VCare. So saya terus terimalah sebab saya memang nak kerja dekat Kelantan lah. So saya masuk kerja sana lebih kurang tak sampai setahun. Rasanya dalam 10 ke 11 bulan macam tu. So bila saya kerja dekat sana, ada satu hari tu mak saya call, time saya kerja, dia cakap, bang ada klinik, masa tu klinik satu Malaysia lah.
Klinik Satu Malaysia ataupun sekarang kita panggil klinik community lah. Dia kata klinik ni nak pindah ke tempat lain. So ada tapak, ada bangunan premis yang mana dah komplit dengan orang kata design tu design klinik. So masa tu juga saya fikir okay, ni mungkin rezeki saya ataupun good opportunity untuk saya buka lah. Sebab satu adalah dari segi tempat dia strategik yang mana dia betul-betul tepi jalan besar and berdekatan dengan pasar. Satu lagi di depan masjid. Untuk okay, masa ni saya tak fikir sangat pasal experience saya, tapi saya lebih fikir kepada opportunity untuk buka sebab kita boleh tengok dari segi lokasi dia. Maknanya dia ada potential good lokasi dekat situ. So saya terus buat surat untuk resign dekat VK. Saya resign lebih kurang bulan 7. Saya open up klinik bulan 9 lah. So masa tu saya tak fikir sangat pasal experience sebab experience boleh cari. Experience, knowledge you guys boleh carilah. Cumanya dari segi opportunity yang mana tak, orang kata tak setiap masa ada benda tu. So saya decide untuk saya buka saya punya bisnes sendiri dan alhamdulillah lah bulan 9 tahun lepas saya run saya punya klinik. Macam tu lah lebih kurangnya cerita. So klinik tu dah dalam bulan 9, 10, 11 bulan. dalam 9 bulan lah. 9 bulan lebih kurang. Nanti bolehlah datang jalan ke klinik ni. Boleh. Nanti kita orang datang. Nanti dah habis pandemik ni. Klinik doktor tempat orang. InsyaAllah tahun depan. Tahun depan third year, so mesti ada spaying, castration kan. Ada. Nanti basic tu. Nanti kena power untuk jadi vet. Tempat doktor memang semua buat lah. Apa dia? Sorry Ramah. Tempat doktor memang surgery semua buat lah. Saya buat semualah. Surgery saya buat, castration, spaying, potong kaki, potong ekor. Surgery yang mana tak memerlukan orang kata diagnostic workup macam x-ray, ultrasound saya proceed buat lah. Kalau macam internal punya, macam yang perlukan x-ray memang saya refer kepada UMK lah. So apa nama company doktor? MH. Okay. So nama company saya MHI Supremacy Enterprise. Bawa MHI Supremacy ni saya letak nama klinik lah. Klinik haiwan dan surgery MHI. Okay. Macam tak nak tanya. Jadi target customer doktor dekat kawasan Bacok tu memang sebab memang ada ramai orang ke? Okay. Target saya memang dekat kawasan Bacok and then cross ni dekat Besut lah. Sebab kalau untuk kira orang panggil apa, radius klinik, kalau daripada tempat klinik saya paling dekat adalah klinik Kubang Krian, baru buka lah. And then kalau yang belah pantai ni, klinik yang paling dekat adalah klinik Tawakal dekat Gumbadak. Maknanya memang jauh lah saya punya radius. So orang Besut memang ramai atas situ lah? Memang Besut biasa datang sini lah. Orang Besut, orang panggil, yang belah-belah CP Terengganu memang datang sini. Sebab dia orang prefer sini lagi dekat lah compare dekat Gumbadak tu. Macam mana doktor run business doktor? Macam berapa orang, berapa pekerja doktor? Macam mana doktor start buka sampai pukul berapa? Okay, saya buka saya punya business. First
tuman tu untuk 2 bulan pertama tu saya dengan ada seorang pembantu saja. Yang pembantu ni memang multitasking lah. Dia akan buat semua benda. Dan role saya masa tu saya bukan vet. Saya lah cleaner, saya lah vet, saya lah counter person, saya lah yang akan assist belakang, cuci sangka semualah. Sebab masa tu kita baru nak start kita punya business, kita punya apa orang panggil modal pun memang tak banyak masa tu untuk hire orang lain. So untuk first tu saya buka saya punya operation hour pukul 10 sampai pukul 6. Tapi saya dengan staff seorang tu akan datang lebih kurang pukul 9 lah, 9 sampai 7. So dari 9 sampai 10 saya akan clear lah mop lantai, cuci tingkap, basuh sangka, and then pukul 10 saya baru start ambil ni lah klien ataupun patient sampai pukul 6. So masa ni kalau ada surgery saya akan hold untuk buat daripada pukul 6 sampai pukul 7 lah. Untuk first 2 month ni memang saya kerja lebih masa memang banyak lah. Sebab untuk case spare, seko spare pun ambil masa setengah jam sebab kita tak cukup staff. Semua benda kita buat sendiri. Kadang-kadang pukul 8 baru saya balik. Tapi tak apa sebab benda tu orang kata kepuasan untuk kita lah. Sebab kita punya business, kita willing to work walaupun lebih masa. Sama juga untuk staff. Macam tu lah lebih kurang. Doktor buka klinik doktor ada role model tak? Role model doktor yang doktor nak follow dalam hidup ke? Okay. So role model, okay. Actually untuk klinik ni saya tengok orang yang terdekat lah. Untuk buka klinik ni saya tengok orang yang terdekat. Saya punya classmate dengan senior saya lah. Senior saya kalau you guys kenal Dr. Siti Hajar, tahu? Tak. Tak kenal. Dia buka klinik dekat Kedah. Dia kerja pun lebih kurang macam saya setahun, and then dia buka klinik, and then saya nampak dia sangat enjoy dengan dia punya life. Walaupun dia ada klinik sendiri, kerja enjoy dengan staff, dia punya waktu lah. Satu lagi classmate saya Dr. Syafiqah, ada kenal? Tak kenal juga. Tak kenal kan? Tak apa, faham. Sebab tak sempat tak sempat study sekali. So dia grad and then dia terus buka klinik. Dia daripada situ dia keep buat. Maknanya dia punya business tu makin lama makin okey lah, maju. Nampaklah dia punya klien makin ramai, and then sampai hari ni dia dah ada 2 vet. Dia stop without kerja dengan orang lain, dia terus buka dia punya klinik terus lah. Macam saya cakap lah, experience, knowledge you boleh cari benda tu asalkan you rajin. Macam tu lah. Dr. Syafiqah ni klinik dia klinik apa? Dr. Syafiqah klinik dia dekat Melaka. Nama klinik dia tahu tak? Klinik dia FA saya rasa, FA Veterinary Clinic. Doktor yang sekarang macam mana? Tadi kan doktor cakap waktu first 2 month ada seorang employees kan. Sekarang doktor dah tambah ke doktor punya employees? Maksudnya doktor punya pekerja. Sekarang saya ada 2 staff ataupun vet nurse pembantu, and then saya ada 1 orang lagi vet lah. Maknanya 3 lah staff saya sekarang. So dua pekerja, 2 orang vet. Betul? Betul. So vet 2 lah termasuk saya. Yang seorang lagi vet tu graduate dari mana? Yang seorang lagi satu batch dengan saya jugalah, Dr. Ainin. Classmate. Dr. Ainin. Classmate. Sebab doktor kan sekarang kira macam dah dalam bidang entrepreneurship juga kan? Memang. Parents doktor ada background entrepreneur ke? Background entrepreneur, actually
Time study start daripada first year. Saya develop minat dalam fotografi lah. Saya minat simple je. Saya start dengan mobile photography. Saya ada partner yang suka travel. Saya keep berjalan. Weekend je saya tak study. Saya keluar naik motor, saya berjalan, saya ambil gambar, saya melancong. Tu saya bukan jenis kaki study kalau orang kenal lah. So saya melancong and then sampai satu tahap tu saya fikir, okay, why not kalau saya guna minat saya ni untuk buat something yang boleh datangkan benefit untuk saya. So saya start beli satu kamera, saya lupa yang basic one lah. Yang basic one DSLR. Saya masa tu cousin saya kahwin. So saya kata okay, untuk your punya wedding ni saya sponsor, saya buat wedding photography, saya ambil dia jadi model and then saya marketkan benda tu melalui Instagram, Facebook. Maknanya tengah tahun first year tu saya start ambil customer lah. So adalah untuk tahun pertama tu mungkin dalam 10 ke 15 orang customer. So saya pun daftar syarikat buat saya punya ni lah company. Actually nama klinik start dengan fotografi tu lah sebab MHI fotografi. So saya nak kekalkan nama MHI tu, saya buat MHI Supremacy. And then saya buat klinik tu. Saya buat fotografi sampai 4 year, saya berhentilah, tak sempat lah. Saya fokus pada study lah final year tu. Apa yang macam motivate doktor untuk start business ni selain daripada yang role model, macam apa benda yang doktor boleh yang bermotivasikan doktor untuk teruskan perniagaan doktor macam selepas fotografi, lepas tu pergi buka klinik semua? Okay, actually untuk saya teruskan buka klinik ni lebih kepada macam mana, salah satunya sebab family factor lah. Satu, saya nak ada saya punya masa sendiri yang mana bila saya ada business, memang kita kena fokus, kita kena ada good time management, tapi at the same time bila kita dah establish, kita dah ada kita punya own company, kita boleh hire orang, maknanya kita punya masa untuk spend dengan family lagi banyak lah. Second thing, sebabnya saya nak duduk dekat. Sebab kalau saya nak cari kerja vet dekat area kampung saya memang tak ada. So saya buka saya punya company sendiri sebab daripada rumah ke klinik saya berapa? Tak sampai 1 kilometer. Memang dekat sangat. 2 minit. Jalan kaki pun sampai. Kiranya memang kat kampung doktor punya klinik tu je lah yang satu-satunya klinik haiwan. Actually dekat daerah ni saya satu je. Yang private lah. Kalau government adalah satu dekat Bachok. Doktor ada set goal ke untuk bisnes ni, macam doktor nak kembangkan lagi ke, nak tambahkan lagi ke, tahu macam mana? Atau doktor nak fokus kat sini satu klinik je ke? Okay, plan saya nak establish yang klinik ni dulu. And then saya insyaAllah kalau paling awal tahun ni ataupun next year lah, insyaAllah next year saya nak buka lagi satu branch lah. Kalau ada rezeki saya nak buka dekat Besut insyaAllah lah. Kiranya macam doktor punya goals tu macam untuk berapa lama lah yang masa macam doktor nak establish ni, doktor ambil masa berapa lama? Okay, target saya agak-agak lah goals. Establish dekat sini plan saya nak jadi main center lah ataupun HQ. Paling awal 1 tahun ke 2 tahun macam tu lah untuk yang HQ sini lah, macam tu. Lagi before doktor start tu kan, resource yang ada macam selain daripada
tempat yang memang premis yang memang sesuai untuk jadi premis klinik. Resource lain ada ke macam capital ke? Macam mana tu? Sorry, tak clear. Resource yang ada before doktor start buat klinik. Macam selain daripada tempat tu memang premis tu memang sesuai untuk buat lah kan, dah siap. Macam kira tempat tu kira satu resource juga lah kan. Betul. Selain tu apa resource yang ada? Macam capital ke? Doktor capital, doktor supplier semua tu. Modal. Model. Okay. So untuk resource tu, satu memang tempat lah. Yang kedua orang panggil dari segi stok semua. Sebab untuk klinik apa yang penting dari segi treatment lah, and orang kata untuk spending tu more than half tu kita akan habis dekat kita punya medication. Banyaklah kita boleh divide yang take home medication dengan injectable. Benda ni memang cost memang agak tinggi lah. Untuk saya start klinik, tak silap saya kos untuk medication dengan treatment semua ni, alat-alat diagnostic workup, equipment, instrument apa ni almost 30k jugalah. 30k untuk start benda tu. Sebab kita punya, macam mana nak cakap, kalau kita nak jaga kita punya quality, depend on kita punya service satu. Yang kedua depend on kita punya medication usage kita. Maknanya quality of ubat yang kita guna. Maknanya orang akan datang bila you treat dia punya animal and it work. Macam tu lah. Resource lain apa lagi ya? Macam knowledge memang satu resource lah. Knowledge tu memang dah ada. Memang dah tak ada. Okay, dari segi knowledge. Okay, knowledge saya apply satu daripada experience lah. Experience 1 tahun dekat saya punya tempat kerja lama. Sebab untuk saya punya tempat kerja lama memang saya dah di-train untuk kerja the whole shift. Maknanya satu shift tu saya seorang. Means kalau anything yang datang ataupun anything disease problem yang datang, you kena handle. So daripada situ I start lah. Nombor satu adalah membaca. Maknanya you kena keep baca and you practice. Sebab time study dengan kerja totally different. Sangat lain. Kalau time study you baca, esok lupa. You baca, lupa. Ni you baca, you buat. Maknanya macam tu lah. And then yang kedua daripada member lah. Kalau tak, sebab ada member yang kerja dekat klinik advance. Dia kerja dekat klinik yang ada x-ray, yang ada ultrasound. So yang tu you boleh minta opinion kalau you ada ultrasound ke apalah. And then ada member kerja yang basic saja. Ada injectable drug, ada boleh set up IV. Lepas tu yang basic spaying castration. So daripada situ you boleh tukar knowledge lah. Diorang ada experience yang berbeza dengan kita. So kita boleh share knowledge. Yang ketiga daripada saya punya senior ataupun klik dekat tempat kerja lah. Dia dekat situ dia senior 5 tahun daripada saya. And then dia graduated daripada UMK juga. So dia memang tak kena ilmu, dia ajar. Anything dia cakap, kalau tak tahu just call lah. Call and then daripada situ kita belajar lah knowledge. So maknanya 3 ni lah saya banyak apply dekat saya punya klinik. Sekarang doktor nak start business ke atau even sekarang networking doktor usually siapa je? Kalau nak supply tu siapa? Macam doktor nak promote ke macam mana? Kan doktor baru buka kan, macam doktor promote kat orang. Doktor punya. Okay. So untuk marketing ni, saya sebab sekarang kita tahu anak muda memang suka sangat social media. So saya memang fokus dekat Instagram, Facebook. Yang ni yang wajib lah. And then saya guna yang old school punya. Saya buat flyers.
saya buat flyers, saya pergi dekat kedai yang produce akhbar yang akan distribute. So saya upah dia orang untuk letak saya punya flyers dalam tu lah. And then satu lagi saya buat Google. Kalau you tengok dekat Google memang adalah saya update apa semua. Dia Google Business. Google Business memang banyak membantu sebenarnya. Dekat situ saya spend pakai ads juga. Lebih kurang 100 something lah satu bulan. So 4 tu lah lebih kurang. And then marketing lagi ada juga yang regular customer saya dekat VCare yang tempat kerja lama saya tu, memang bila dia selesa dah dengan you, dia akan cari you lah macam tu. So adalah a few yang datang even though jauh. Ada yang daripada rantau panjang, daripada Kevin pun datang. Sebab dia dah selesa kan, dah kenal. Macam tu lah kita panggil regular customer. Macam macam mana doktor macam kontrol doktor punya bisnes, nak bagi macam rasa macam tak ada macam mana kalau untuk awal-awal ni kan mesti kadang-kadang macam rasa macam ada loss tapi macam still macam nak adakan profit untuk kedai doktor, doktor punya ni. Macam mana doktor nak kontrol bisnes doktor supaya macam ramai orang percaya, dapat ada customer yang datang untuk rolling balik duit semua yang telah dimodalkan sebelum ni. Okay, kita kena tengok pada fixed modal. Contohnya dari segi premise memang fix lah. You memang kena bayar. Kalau 2K. Yang boleh you control, saya memang particular. Saya memang akan control dari segi utilities ni ya, daripada bil air, bil api. Yang ni siapa membazir memang kena marah lah. Sebab apa? Sebab benda yang tak necessary untuk you spend. Contohnya benda yang boleh jimat, kenapa you nak bazirkan? Macam tu lah. So dari segi elektrik dengan air ni memang saya kontrol kau-kau lah. And then dari segi stok ubat apa semua. Sebab benda ni benda yang paling penting lah. Sebab ubat kita tahu benda tu sangat cost. So kalau you tak be careful, you tak jaga betul-betul. Contohnya tablet form, kalau you lupa tutup, satu botol tu dah macam like 200-300 kan. So kalau you tak tutup, rosak, nanti you buang. Yang situ dah membazir. Saya memang jenis particular. Maknanya every single thing saya akan check sendirilah. Saya tak harapkan untuk staff buat semualah. Sebab kadang-kadang mungkin staff ada terlupa, termiss apa. So you tegur lah. And then you kena explain yang kita ni baru nak start business. Saya nak start business, saya tolong awak, awak tolong saya. Untuk sama-sama jagalah benda macam tu. Pakai hilang gimana tu? Hilang, connection hilang, telefon hilang. Okay, saya sambung. Dari segi customer, service lah paling penting. So, you kena provide service yang terbaik, and then kita kena punctual lah. Punctuality tu penting. Kalau you dah buat appointment pukul 9, mestilah kena datang pukul 9 kan. Macam tu. Janganlah bagi orang kata orang menunggu. Macam tu lah yang paling penting. Service dari segi percakapan pun penting juga untuk you convince owner. Kita tak tahu, kita pretend tahu, tu problem. Tapi kalau kita tak tahu, kita refer case kepada expert, yang tu tak ada masalah. Benda tu tak memalukan kita pun sebagai vet. Kita jujur. Kita tak ada diagnostic workup, kita refer. Janganlah kita tak ada diagnostic workup, kita nak buat juga benda tu. Nanti kalau anything happen dekat kita punya patient, malulah kita. Macam tu. Reputation lah. Okay, kira doktor ada buat business plan ke sebelum start?
business plan walaupun saya belajar tapi saya tak ada buat exactly follow lah business plan. Tapi saya dah buang. Tapi saya ada plan macam timeline saya lah. Okay, timeline saya. Okay, contohnya saya berhenti bulan 7. So saya dah target saya akan buka bulan 9. So saya ada 2 bulan. So saya divide 7, 8 satu part, 8, 9 satu part. So untuk 7, 8 saya lebih kepada application sebab untuk buka business memang banyak prosedur dia lah. Kita kena apply dengan majlis pembadaran, apply dengan bomba, apply dengan polis, yang paling penting MVC. So saya memang target untuk first month saya nak dapat approval. Untuk MVC you guys nak dapat memang susah. And then alhamdulillah saya boleh dapat dalam masa sebulan sebab based on people experience, diorang kadang-kadang 6 bulan baru dapat approval, ada yang 4 bulan. So first month memang saya naik turun KL je. Sebab tu target saya sebelum bulan 8 saya memang nak kena dapat approval. And then bila dah masuk bulan 8 saya fokus more on stock. Maknanya saya start placing ubat, saya start placing machine apa yang patut, equipment semua saya dah start place. So 2 minggu sebelum 2 minggu akhir bulan 8 tu saya start dengan renovation klinik, start dengan cat, installment aircon apa semua saya settle up. So alhamdulillah bulan 9 saya dapat buka lah walaupun tak completely ni lah. Saya run and then soft launching saya 21 bulan 9. Alhamdulillah settle lah, yang tu complete lah. Saya buka Microsoft Word, saya buat timeline lah. Hari ni saya patut kena buat apa, esok at least kita follow benda tu. Maknanya tak jump dari sini situ lah. Masa awal-awal doktor buka klinik ni, doktor dah betul-betul prepare ke or memang doktor doubt macam Okay lah, kita dah tanya. Oh ya ke? Ya, Terima doktor kasih. rasa. Baru masuk. Baik dia record. Okay, sebab doktor pun dah, kira kita dah boleh conclude lah. Sebab doktor pun dah buat bisnes ni dah dekat setahun and macam dah faham pattern semua kan doktor kan. Doktor rasa apa key success factor dalam bisnes doktor ni? Apa dia? Success factor. Key success factor. Factor utama. Sebab tubik kat sini, apa yang keluar kat sini suspect factor. Oh, Suspect. Key success factor. Success factor. Okay, success factor saya lah. Saya macam nak cakap, jujur saya cakap kan. Success factor kat sini. Nombor 1 paling penting kita punya family lah. Saya dalam kes ni memang saya bergantung penuh dekat family saya. Start sebelum bisnes, semasa bisnes dan sampai sekarang, satu je, setiap kali saya balik saya akan minta dekat umi saya, Mi tolong doa biar bisnes abang berjaya, biar bisnes abang okey lah, maknanya laku, maknanya rezeki yang dapat tu dirahmati Allah lah. Yang tu saya memang tekankan dari segi, sebab saya dengan mak saya ni memang rapat. Sebab kita tahu doa ibu tak ada hijab. Maknanya memang terus sampai. Dalam masa, kalau korang perasan dalam masa 2 bulan, saya prepare, alhamdulillah tak ada halangan langsung. Tak adalah kata MVC nak reject saya punya application. Sebab orang lain sampai 6 bulan, ada yang sampai 8 bulan. Tapi saya dapat, memang senang lah alhamdulillah rezeki saya. Yang kedua dari segi teamwork, saya dengan staff. Maknanya saya dengan staff ni, walaupun saya ada 1 orang je staff, tapi saya manage untuk handle case, untuk settle up case. Okay, maknanya tak adalah rushing, tak ada kalut yang mana effect kita punya customer.
And then kalau tanya, alhamdulillah customer puas hati lah. And then yang ketiga, kalau orang kenal saya ni jenis punctual. Memang punctual. Saya dah time interview saya dah cakap saya memang punctual. Kalau lewat 1 minit memang saya berkira. Masa saya berkira. So bila kita dah inform staff tahu kita ni jenis macam mana, so dia follow lah. And then kita memang tak ada delay lah dari segi ambil case ataupun dari segi buka operation hour kita lah. Hour dengan masa yang kita attend case. Yang itulah saya rasa 3 benda ni lah paling penting untuk maintain kita punya business. Okay. Doktor ada tak macam risk dalam bisnes ni? Macam awal-awal doktor buka tu apa risk dia, pertengahan, and even sekarang risk dalam bisnes? Doktor dah dapat atasi ke risk-risk tersebut semua? Sorry? Macam risiko yang doktor waktu doktor first buka sampai sekarang lah, risiko yang doktor ambil. Bila kita buka bisnes ni kan selalunya ada risiko yang tinggi. Banyak benda kita kena ambil risiko. So risikonya satu adalah ni lah dari segi sekarang kan kita tahu tengah wabak, yang tu memang efek kita punya business lah sebab orang tak boleh keluar apa semua, tapi saya manage untuk buka juga walaupun berisiko untuk saya dengan staff sendiri, tapi benda tu kita jagalah, sama-sama jaga. Actually untuk COVID-19 ni memang efek kita punya sale juga. So benda ni nanti akan problem untuk you maintain, nak bayar dari segi capital, dari segi stok, apa semua. So yang ni kena pandai-pandai adjust lah. Maknanya apa yang perlu order, kita order. Apa yang perlu kita hold dululah. Second thing, risk yang ada dari segi ni adalah dari segi kita punya service and competitors kita lah. Mana-mana business pun of course ada dia punya competitors. So untuk maintain tu kena jaga service lah. So sebab risk ni kita tak tahu next time siapa yang akan buka lagi vet clinic dekat area Bachok. Kita tak tahu. Mungkin nanti orang buka sebelah kita. Mungkin nanti ada orang buka dekat daerah kita. Yang tu memang berisiko and affect kita punya business lah. Ke nak tambah risk lagi? Waktu mula-mula tu? Risk awal-awal. Masa awal risiko saya ambil adalah sebab kita tak tahu kita punya business tu macam mana. So untuk cover you punya modal lah, yang tu sangat stressful sebab you nak kena bayar gaji pekerja, you nak kena bayar bil api air, you nak kena bayar you punya capital. Sebab sewa saya dekat sini agak mahal jugalah. Dekat 2K juga, memang sakit kepala lah untuk bayar benda-benda macam tu. Okay. Kenapa gambar korang on off ni? Gambar. Tanah merah tu hujan. Dia hilang hilang. Kita pakai apa? Apa? Sorry? Hujan tanah merah. Habis dah? Macam hujan. Soalan ini je kot. Okay. Saya rasa kita tak clear lah, tak clear. Saya tak dengar. Saya rasa soalan kita orang dah dapat cukup maklumat daripada doktor. Apa lagi? Nak share kita orang soalan ke motivasi ke sebagai senior. Sebagai senior, bukannya entrepreneur lah, macam sebagai vet.
untuk kita orang graduate nanti. Oh, okay. Okay, motivasi nak belajar. Sebab VET ni memang susah. Serius, korang sama saya tahap korang akan menangis lah. Saya walaupun nampak gentleman macam ni memang menangis jugalah masuk VET. Korang macam mana, saya punya prinsip, saya ni jenis nak kata macam mana, sampel je lah. Macam bukan kaki study, saya tak fikir sangat pasal study. Korang alam belajar ni korang enjoy je. Tu je nak pesan. Korang enjoy, tapi korang study tu jangan lupa. Sebabnya kalau korang study sekarang, nanti CE, final year korang tak cover banyak. Tapi kalau korang final year korang baru nak fokus, memang sakit sikit. So korang follow je flow tu. Pergi kelas macam biasa, nak test baru study, relax je. Jangan stres sangat. Nampak sini sambil tak adalah. Itu doktor tak cakap kita orang bukan. Betul lah. Orang cakap study smart, bukan study hard. Study smart bukan study hard. Sebab saya ada member yang study 24 jam tapi end up fail. Sayang lah. Korang study hadap 24 jam tapi tak masuk kepala otak. Buat apa juga kan? So relax study, follow. Kalau boleh yang first year korang bawa sikit masuk ke second year korang masuk ke third year. Maknanya benda tu korang jangan tinggal terus. Macam saya menyesal juga. First year saya tinggal, masuk second year saya fokus second year saya tinggal, masuk third year fokus third year. So sayang lah. So fokus, paling penting dapat restu parent lah. Yang tu korang kena selalu minta. Dengan kalau ada yang masih ada mak, mintalah mak doakan ni, moga dipermudahkan. Yang tu minta. Sebab kalau korang kenal batch saya, ramai yang pelik. Saya jenis kaki yang mengarut-mengarut ni, tapi alhamdulillah saya lulus sepanjang saya study 5 tahun, alhamdulillah saya tak pernah repeat paper. Bukan nak show off tapi enjoy, motivation. Enjoy, relax, minta dengan parent korang. Sambil tu korang usahalah. And then untuk final year, siapa tak menangis time final year menipu sangat. Semua orang akan menangis. Bukan nak takutkan, tapi benda tu reality. Nak time masuk klinik. So korang hadap je. Alah sekejap je. Ni dah second year. Third year jumpa Dr. Maizi menangis lagi. Fourth year ramai lagi jumpa menangis lagi. Enjoy je. Korang masuk kena marah tu biasa. Balik relax, belajar, ambil yang positif lah. Lecturer marah mesti ada reason. Saya rasa time batch korang ni dah tak ada lecturer yang... Ada lagi ke soalan kawan-kawan? Kalau praktikal, orang praktikal ke doktor ada buat macam pergi conference kat luar negara ke apa ke, macam mana doktor macam apply, so macam doktor ada buat volunteer ke untuk yang macam ke arah kebajikan haiwan dekat luar negara ke ada doktor? Saya kat luar negara saya pergi, tak ni pun saya pergi dekat Indonesia yang practical yang 4th year. 4th year yang 1 bulan. Masa tu saya masuk conference, international conference, saya present. Rezeki lah, rezeki. Dia macam bau budu tak apa. Saya dapat present international macam tu. Orang tak tahu tu bau budu tau. Dia kata ni slang daripada Malaysia ni, slang Malaysia. Padahal bau budu Kelantan. Macam tu lah. Nanti korang boleh pergi juga kan, yang luar negara 4th year kan? Berarti nanti korang pergilah. Sebab saya first week kerja dekat tempat kerja lama tu dah kena balik ubat. First week saya kerja, saya seorang. Masa tu Chinese datang balik ubat, you doctor, idiot, you kill my dog, you overdose my dog. Macam tu kena. Rasa macam mana?
Sebab doktor cakap macam dah bagi dosage semua lah, semua tu dia reaction dia macam mana? Dia dapat terima ke? Tak dapat terima ke? Certain owner dapat terima, dia minta maaf balik lah. Dalam kes yang first week I kerja tu dia minta maaf balik. Okay doktor, sorry sebab ni. Macam tu lah. Macam, maybe sebab dia macam baru lost something precious, so dia macam tak sedar. Betul. Sebab dia baru ni, you kena ni lah, janganlah dia marah, you marah balik. Tak betul lah yang tu. So you dia nak marah, biar dia marah. Relax, baru you cakap part you pula. Relax, santai. Kebanyakan owner akan terima lah benda tu. Dekat teknik doktor, ada ke yang boleh kena doktor? Ada yang request tapi saya tak ambil lah, tak sempat. Lagipun doktor macam baru lagi, lepas tu banyak klien semua. Betul. Sebab kalau you guys nak praktikal, saya recommend cari klinik yang advance lah. I mean ada ultrasound, ada x-ray, at least banyak benda yang korang boleh belajar. Doktor nak tambah ultrasound nanti, doktor ada cadangan nak tambah ultrasound, x-ray semua kalau dah macam dah stable semua. Plan tu ada, cuma tak mampu lagi. Harga benda tu bukan RM1-2. RM40K. Ultrasound saja RM40K yang basic. Dekat ni doktor memang dapat profit lah doktor. Dapatlah rolling balik duit semua modal. So far alhamdulillah lah. Alhamdulillah okey dapat. Dia tak banyak tak apa asalkan dapat. Janji ada. Janji tak ada yang loss. Tu yang penting. Ya. Okay. So doktor advice kita orang nanti dah grad better kerja ke buka klinik? Nak advice untuk korang. So advice saya, jangan buka klinik terus, kerja dulu. Cari experience, korang tengok management macam mana, korang tengok senior vet handle case macam mana. Sebab paling penting confident level korang untuk jumpa dengan klien. Satu, korang nak macam mana korang nak defend yourself bila dapat fussy customer. Macam mana korang nak react bila customer datang baling ubat, you are idiot vet, you don't know nothing, you kill my dog, you kill my cat. Macam mana korang nak react macam mana korang nak defend yourself. Benda ni paling penting. Dah kena baling ubat takkan korang nak menangis kan. Doktor cakap apa kalau ada customer yang macam fussy macam tu? Doktor bagi facts kat dia ke? Doktor cakap Balik. Kalau orang bagi api, you tak boleh bagi api. You kena baling air balik. Macam tu lah. So, okay. You, kalau untuk yang baling ubat, you are the doctor. You tahu macam mana ni. Ambil masa, cakap relax, cik duduk dulu, saya explain why and why. So you cuba ambil advantage kalau pasal ubat, you tahu dosage apa semua. Okay cik, ni calculated dosage, kita dah try our best, ni kita tak overdose ubat, and then ubat ni function untuk ni. And kalau korang belajar patologi, korang akan belajar COD, cause of death. Korang explain lah, cause of death benda ni bukan disebabkan ubat, tapi sebab multi organ failure. Tu korang, benda ni datang based on your punya experience, based on your punya observation daripada senior vet. Macam tu lah. Benda-benda macam tu experience lah sebenarnya.